Allah telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim AS. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim AS, wahai kekasihku, elokkan ahlakmu walaupun terhadap orang kafir. Elokkan ahlakmu walaupun terhadap orang kafir. Kau akan tergolong di kalangan orang-orang yang baik. Sesungguhnya terdahulu janjiku bagi mereka yang baik ahlaknya. Akan aku naungi di bawah arasku dan aku berikannya minum air dari syurga. Kenapa? Dalam hadis ni Allah SWT menegur Nabi Ibrahim AS. Perbaikilah ahlakmu. Perelokkanlah ahlakmu. Nabi Ibrahim ahlaknya tak baik ke? Sampai Allah tegur begini. Bukan macam tu tuan-tuan. Nabi Ibrahim AS adalah seorang Nabi yang terkenal dengan sifat pemurah. Dia suka muliakan orang. Dia suka belanja orang makan. Dia suka bantu orang. Jadi ini sifat yang sebati dengan Nabi Ibrahim AS. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abana al-ibad manhaj tarbiyati fil Qur'anil Majid. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله للإصلاح والتأديب وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Jadi alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi yang mulia ini. Jadi pada pagi ini kita akan baca beberapa buah hadis daripada kitab 40 hadis riwayat ahli hakikat karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Wa minha al-jiddu wal muwadhabatu ala jihadin nafsi wal mukhalafah. Antara sifat-sifat ahli hakikat adalah bersungguh-sungguh dan berterusan berjihad melawan nafsu dan perkara yang bertentangan dengan syariat. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abu Bakr bin Khallad, hadatsana Abu Rabi' Al-Husain Ibn Al-Haytham, hadatsana Hisham bin Khalid, hadatsana Abu Khulaid Atabah bin Hammad an Sa'id an Qatadah an Al-Alla ibn Ziyad an Abi Dzar qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul jihadi afdal? Qal an tujahida nafsaka wa hawaka fi dhatillah. Daripada Abu Dzar berkata, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jihad yang paling afdal? Jadi inilah soalan-soalan yang biasa ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bertanya, apakah amalan yang paling baik? Apakah amalan yang membolehkan seorang mukmin itu masuk dalam syurga? Apakah jihad yang paling afdal? Dan lain-lain. Soalan yang beri faedah pada akhirat mereka. Kadang-kadang Rasulullah SAW menjawab soalan-soalan seperti ini dengan jawapan yang sama. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW menjawab soalan seperti ini berbeza mengikut keadaan seseorang. Kadang-kadang sahabat tanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah amalan yang paling afdal? Rasulullah SAW menjawab, berjihad yang Allah. Ada orang lain yang jumpa Nabi tanya soalan yang sama, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW menjawab, berjihad yang Allah.
Orang lain tanya lagi, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Maka Nabi jawab, infak di jalan Allah. Jadi sebab apa jawapan-jawapan ini berbeza? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan berdasarkan keadaan seseorang. Kadang-kadang ada orang, dia ada mak bapak, dia nak sangat pergi jihad, tapi dia ada mak bapak yang tak ada uruskan. Yang tak ada orang uruskan. Bila dia tanya Nabi, apa amalan yang paling baik? Nabi kata apa? Nabi kata, berkhidmat kepada kedua ibu bapa. Sebab ketika itu, bagi konteks orang sebut, berkhidmat kepada ibu bapa lebih afdal berbanding berjihad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang situasinya tidak begitu. Jadi bila Nabi tanya, dia tanya Nabi, maka Nabi jawab, berjihad di jalan Allah. Ada orang yang dia buat semua benda, tapi bab harta kedekut sikit. Jadi bila tanya Nabi apa amalan yang paling afdal, Nabi kata infak di jalan Allah dan lain-lain, tuan-tuan. Jadi inilah soalan-soalan yang biasa ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi jawab dengan baik, Nabi jawab sesuai dengan apa yang ditanya. Ada dalam kalangan sahabat, terutama dalam kalangan orang Badawi, orang duduk kampung, tanya soalan yang Nabi tanya, soalan ini tidak perlu ditanya. Soalan ini tidak wajar ditanya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab soalan mereka dengan jawapan. Tak maaf, bukan jawapan. Nabi Muhammad SAW menjawab soalan mereka dengan soalan. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada mereka, inilah soalan yang patut kamu tanya, bukan soalan tadi. Contoh apa, tuan-tuan? Contoh tanya, mata sa'ah, wahai Rasulullah, bila berlaku hari kiamat? Nabi tanya dia balik, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maksudnya, Nabi kata, kamu fokus tentang persiapan kamu untuk menghadapi hari kiamat tu, tanya tentang masalah bila apa persediaan yang dilakukan dalam menghadapi hari kiamat lebih besar, lebih penting, lebih patut kamu perhatikan, kamu fokus berbanding kamu sibuk dengan tarikh kiamat. Sebab apa? Sebab kiamat itu akan datang. Betul tak? Dan kiamat itu ada dua. Kalaupun kiamat besar jauh lagi, kiamat dekat pasti dekat dengan kita. Apa kiamat dekat, tuan-tuan? Kiamat dekat itu mati. Jadi kita sibuk tanya, tengok, perhati, kaji tentang kiamat besar sampai kita lupa beramal untuk menghadapi kiamat kecil. Kiamat kecil. Jadi ketika itu kita takut kita hidup dalam keadaan risau, tapi tidak hidup dalam keadaan bersedia. Jadi Nabi jawab soalan dengan soalan. Itu cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan para sahabat. Dalam hadis ni, sahabat Nabi Abu Zar radhiyallahu anhu, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya, apakah jihad yang paling afdal? Jihad yang paling penting sekali apa? Sekarang ni kita sibuk isu Palestin, dan kita sibuk mempertikaikan orang kenapa tidak berjihad. Ni masalah kita, tuan-tuan. Masalah kita. Sebab apa? Sebab kita suka fikir pasal orang, kita tak fikir pasal diri kita. Kenapa tak pergi, kenapa tentera sekitar negara Arab tak tolong Palestin, contoh. Kenapa kerajaan Malaysia tak hantar tentera tolong, contoh. Itu kita fikirkan. Sampai kita lupa apa yang kita dah buat untuk Palestin. Itu kita lupa. Sedangkan ada jihad yang semua orang perlu lakukan. Dan jihad ini adalah jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar. Apa dia?
Rasulullah SAW menjawab, an tujahida nafsaka hawaka fi dhatillah. Kamu berjihad menentang nafsumu, menentang dirimu, menentang nafsumu. An-nafsu yang menyuruh kepada perkara yang buruk. Jihad yang paling besar, kamu menentang nafsumu, nafsu yang menyuruh kepada perkara yang buruk. Wahawaka, menentang dirimu yang pertama, dan nafsumu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jihad yang paling besar yang perlu dilakukan oleh semua orang. Macam mana kita sentiasa berfikir apa kejahatan yang masih kita lakukan, apa dosa yang masih kita lakukan, macam mana kita nak keluar daripada dosa tersebut, macam mana kita nak melawan kehendak kita yang telah sebati dalam diri kita. Ini adalah perjuangan terbesar, jihad terbesar bagi seseorang anak Adam. Seterusnya tuan-tuan, sifat seterusnya disebut dalam hadis ni 40 sifat ahli hakikat. Disebut 40 hadis ahli hakikat untuk membezakan orang yang mendakwa mereka ahli hakikat ataupun tidak. Ada orang dakwa ni tuan-tuan, semua orang boleh dakwa. Jadi pengarang menghimpunkan 40 lebih, 40 tajuk hadis yang dalamnya lebih kurang ada 60 hadis sebenarnya. Jadi kita tengok kalau orang tu dakwa dia ahli hakikat, sifat-sifat ni tak ada, hakikatnya dia tertipu dengan diri dia sendiri. Wa minha tanfiruhum abna'a dunya an irtidaiha wal istihanatu bi mu'aththiriha wa irtidaiha. Sifat yang seterusnya tuan-tuan, sifat mereka menjauhkan ahli dunia daripada menyusu dunia dan hinanya terkesan dengan dunia. Hadatsana Sulaiman bin Ahmad imla'an, hadatsana Ahmad bin Daud al-Makki, hadatsana Ismail bin Mihran ibn Sulaiman al-Wasiti, hadatsana Zayyan ibn Abdullah al-Madhaji an Umar bin Musa ibn Wajih an az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi musalla hatta tattali'a asy-syams فأقبل جرير بن عبد الله فقال السلام عليكم يا معشر قريش أين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم يا جرير إني أحذرك الدنيا وحلاوة رضاعها ومرات فطامها. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu hari selepas Rasulullah SAW selesai menunaikan solat subuh, macam keadaan kita sekarang lah, baru selesai solat subuh, baginda duduk di musallanya sehingga terbit matahari. Musalla sini bukan maksudnya satu surau. Musalla ni tempat, musalla ni umum tuan-tuan. Musalla ni tempat solat. Ni masjid kita panggil musalla. Dalam masjid ni ada satu bilik, orang suruh untuk sembahyang, musalla. Bilik tu luas, dia biasa sembahyang dekat ujung sana. Dia biasa sembahyang sunat, sembahyang dekat satu sudut. Satu sudut tu juga boleh panggil musalla. Jadi musalla ni boleh jadi satu bangunan, atau satu bilik, atau satu ruang. Jadi yang dimaksudkan sini adalah satu ruang. Nabi duduk dekat tempat yang Nabi solat. Nabi suka solat sunat situ, Nabi duduk situ, Nabi duduk kat situ. Jarir datang di musallanya sehingga terbit matahari. Nabi duduk situ sampai terbit matahari, baru Nabi bangun. Jarir datang dan bertanya, Assalamualaikum wahai orang Quraisy. Gimanakah Rasulullah? Tanya, datang masjid, mana Rasulullah? Maka baginda bersabda. Sebenarnya ceritanya bukan macam ni. Bukan tanya mana Rasulullah, baginda sabda. Hadis ni
hadis yang dipendekkan. Sahabat tunjuklah Nabi duduk kat musola tu. Dia datang jumpa Nabi. Bila datang jumpa Nabi, baru Nabi tanya dia. Jadi ada kaedah hadis namakan taqti'. Hadis sebut, hadis yang panjang dipotong jadikan pendek. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kita menambah-nambah hadis. Tapi nak potong hadis pun kena pandai. Tidak boleh sampai lari makna. Tak boleh. Jadi dalam hadis ni dia potong tak lari makna. Cuma nak ringkaskan. Maka baginda bersabda, wahai Jarir, aslim taslam. Hadis yang pendek tuan-tuan. Aslim taslam ya Jarir. Kamu Islam, kamu akan selamat. Bukan bermakna kalau semata-mata kita masuk dalam agama Islam, kita akan selamat. Tak. Maksudnya, kamu Islam, kamu amalkan Islam, kamu masuk Islam, kamu amalkan Islam, kamu pasti akan selamat. Aku memberikan peringatan padamu tentang dunia. Nabi kata, aku nak bagi peringatan kepada kamu tentang dunia. Manisnya menyusu dunia dan pahitnya putus susu dengan dunia. Apa maksud manisnya menyusu dunia? Dalam hadis ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba mendekatkan kita. Mendekatkan kefahaman kita bagaimana nikmat dunia ni sangat enak, sangat lazat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupakan kita dengan nikmat dunia. Kita yang terlampau suka dengan nikmat dunia ibarat seorang bayi kecil yang terlampau suka menyusu. Sonok menyusu. Antara nikmat yang paling besar seorang baby adalah menyusu. Betul tuan-tuan? Kadang dia sakit, dia haus, menyusu. Senyap. Happy. Kadang dia sakit, bukan haus sakit. Bagi kat mak dia menyusu, senyap. Betul tak? Kadang bukan sakit, kadang-kadang dia berak. Betul tak? Kita bagi mak dia menyusu, dia senyap. Nak kata nikmatnya susu. Banyak fungsi. Kan? Penyembuh ubat sakit. Untuk menghilangkan dahaga. Rasa tak selesa pun boleh hilang dengan sebab seorang kanak-kanak menyusu. Dan Nabi kata, aku beri peringatan tentang manis di dunia, susah seorang nak pisah dengan dunia ni. Dan pahitnya putus susu dengan dunia. Susahnya nak pisah dengan dunia ibarat kanak-kanak yang susah untuk putus susu. Kita semua ada anak-anak tuan-tuan. Ada anak-anak, kalau tak ada anak, ada anak buah. Kita nampak macam mana seronoknya budak menyusu. Sampai masa 2 tahun. Kan? Kita cuba putus susu. Apa jadi tuan-tuan? Penat tak kita? Penat. Anak-anak malam tak boleh tidur, bangun. Kadang maknya tinggal tidur dengan ayah. Tidur dengan ayah. Tidur dengan ayah, jangan tidur dengan mak. Kalau tengok mak dapat susu. Nak susu, tidur dengan ayah. Kita 4-5 kali bangun malam tuan-tuan. Anak-anak muka murung. Sampai kadang kita tak tergamak. Nak je paksa mak dia menyusukan juga. Punyalah perit, sukar seorang bayi meninggalkan susu. Itulah umpama seorang manusia. Susahnya tinggal nikmat dunia. Kalau nikmat dunia masuk dalam hati ni. Sebab tu lama kita selalu doa tuan-tuan. Ya Allah, berikanlah nikmat-Mu padaku. Nikmat-Mu hanya pada tanganku, bukan pada hatiku. Nikmat Allah SWT bagi banyak. Ulama kita selalu doa supaya nikmat tu hanya sampai ke tangan, jangan sampai masuk ke hati. Sebab kalau nikmat tersebut dah masuk dalam hati, tiba-tiba Allah cabut, hati kita akan rasa sakit. Hati kita akan rasa pedih. Kita akan hilang pertimbangan. Kita lupa yang nikmat itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nikmat tersebut hanya pada tangan kita, tidak masuk dalam hati kita,
Kalau Allah Subhanahu Wa Taala cabut, maka kita tak terasa sangat. Tak terasa sangat. Sebab tu kita kena selalu rasa yang apa ada pada kita ni bukan kita punya. Kita hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kesihatan pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat harta pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kawan yang baik pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat ahli keluarga yang baik pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tarik, walaupun kita sedih, kita tak akan kufur, kita tak akan ingkar, kita tak akan mempertikaikan tindakan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah cuma mengambil apa yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kepada kita semua. Tu yang selalu kita kena tanam dalam hati kita. Kita tak akan terlampau kecewa, tuan-tuan. Tapi kalau kita rasa tu kita punya, tu kita punya, bukan Allah punya. Bukan orang yang punya, bukan Allah punya. Jadi satu hari bila Allah ambil, nescaya kita sukar untuk terima. Dan kesedihan kita berpanjangan. Sedangkan Nabi tak suruh kita panjang sedih tentang dunia. Nabi suruh kita sedih panjang sedih tentang akhirat. Tapi oleh sebab dunia telah masuk dalam hati kita, maka kesedihan itu akan berpanjangan. Hadis yang seterusnya, tuan-tuan. Wa minha tahsinul mukhalafah wa tamhidul udri lil muwafaqah. Antara sikap ahli hakikat adalah sentiasa memperbaiki perbezaan dan khilaf. Kalau ada khilaf, dia sentiasa cuba untuk perbaiki. Dan memulakan kemaafan bagi perkara yang ada kesepakatan. Kalau benda yang kita boleh sepakat, kita maafkan. Setakat khilaf tentang dunia, kita maafkan. Hadatsana Abu Bakr bin Khallad wa Muhammad ibn Ahmad ibn Makhlad qala hadatsana al-Haris bin Abi Usamah qala hadatsana Yazid bin Harun akhbarana Daud Abi Hindin an Makhul an Abi Tha'labah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni ahasinukum akhlaqa wa inna ab'adakum minni masawi'ukum akhlaqa arsasarun. Sesungguhnya orang yang paling dicintai dan paling rapat denganku orang yang paling baik akhlak. Orang yang paling rapat dengan Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya, tuan-tuan, asalnya daripada hati. Akhlak yang baik ini asalnya daripada hati. Diterjemahkan, dibuktikan dengan apa yang keluar daripada hati. Daripada amalan dan percakapan, daripada perbuatan dan percakapan. Jadi, orang yang akhlaknya baik akan terpancar perbuatan yang baik dan percakapan yang baik. Kerana perbuatan dan percakapan ini adalah cerminan apa yang ada dalam hati seseorang. Sebab tu penting untuk kita cuba bertindak, berkelakuan dengan kelakuan yang baik, bercakap dengan percakapan yang baik, kerana ianya menggambarkan hati kita. Kadang-kadang kita ada tabiat tak baik, ada percakapan kurang baik yang kita selalu gunakan, yang kita selalu tuturkan, yang selalu keluar daripada mulut kita. Itulah gambaran hati kita, tuan-tuan. Itulah gambaran hati kita. Dan perkara ini boleh dibuang dengan riadah. Dengan kita sentiasa melatih lidah kita untuk tidak menuturkan kata yang tidak elok. Ada benda-benda yang tak elok, kita selalu cakap. Kita kena tinggalkan. Terutama kalau percakapan itu kita tujukan kepada orang yang kita didik, kepada anak-anak kita, kepada anak murid kita. Jadi perkataan-perkataan seperti ini kita kena tinggalkan. Kalau rasa terlampau marah sangat, tak boleh kau mulut senyap.
Jangan cakap ketika marah. Sebab apa? Sebab perkataan kita ni doa. Pada anak kita, pada anak muda kita doa. Saya tak ingat satu cerita, bukan satu situasi. Satu situasi. Mak ni biasa maki anak. Biasa cakap anak bodoh. Marah je bodoh. Kau ni bodoh lah. Satu hari, mak dia marah anak dia kan. Kau ni kenapa bodoh sangat? Anak cakap apa? Dah mak hari-hari doakan saya bodoh lah. Anak dia jawab ya. Tersentak mak dia senyap. Biasa anak dia senyap je kena maki. Hari ni anak jawab, dah mak hari-hari doakan bodoh, jadi bodoh lah. Jadi bodoh lah. Jadi sebab tu kita kena jaga percakapan kita. Percakapan kita kena jaga. Ada orang kata, dah, dia ni mulut je jahat, tapi hati dia baik. Mulut jahat, tapi hati dia baik. Tuan-tuan, macam mana boleh mulut jahat, hati baik? Kalau mulut jahat, hati dia mesti ada tak baik walaupun sikit. Mesti ada tak baik walaupun sikit. Mesti tak baik punya. Kalau mulut baik pun hati belum tentu baik. Macam mana kalau mulut jahat, hati baik? Kalau mulut baik pun belum tentu hati baik. Macam mana kalau mulut jahat, hati baik? Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dengan aku, orang yang paling jauh dengan Nabi. Nabi kata, orang yang paling jauh dengan aku siapa? Orang yang paling buruk akhlaknya. Semakin buruk akhlak seorang tu, semakin jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya dalam hadis ni, Nabi Muhammad SAW berikan contoh apa akhlak yang buruk tu. Apa dia? As-sarsaruna. Sarsaruna apa tuan-tuan? As-sarsaruna ni orang yang kuat bebel. Kuat cakap benda tak patut, cakap panjang-panjang. Contoh anak jatuhkan cawan, pecah. Marah-marahlah. Dia marah panjang. Kau ni bodoh, kenapa buat macam ni, apa gelas ni kau ni dari semalam Kadang anak dia tidur, bangun balik tak berhenti pergi marah. Ni contoh akhlak yang buruk. As-sarsaruna, kuat bebel, kuat bising. Kuat panjang. Kadang benda tu kecil je. Kan? Dia tak ada, dia kalau tak bergaduh mulut tak sah. Mesti nak bergaduh mulut tu. Mesti cakap tu. Kalau buat kereta, orang parking kita terlanggar kita dia sikit, contoh. Patut cakap lah, tuan, ni macam nak kira ni. Kita saya. Dah. Dia maki tu. Panjang. Tahu tak? Kereta ni, saya nak dapat 20 tahun saya kerja, kumpul duit. Panjang. Cerita pula, isteri saya sayang kita ni. Tuan ni mengecewakan satu keluarga saya. Apa yang cik buat ni? Panjang-panjang, benda tak perlu. Padahal, sepatutnya kita nak bincang macam mana cara selesaikan. Tuan, kereta saya kena langgar tuan. Saya pun, yelah, bukan ada duit nak baiki. Kita nak cerita macam mana kereta ni. Tuan nak bayar macam mana? Nak pakai insurans ke? Atau tuan nak bayar ganti rugi? Dah, habis cerita. Jangan panjang-panjang. Ini perbuatan mempanjang-panjangkan. Perkara yang kecil adalah perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh akhlak yang buruk tuan-tuan. Tapi kenapa dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW memberi contoh akhlak yang buruk yang keluar pada mulut? Seolah-olah Nabi menggambarkan kepada kita punca kepada segala keburukan. Keburukan yang paling banyak, yang paling besar adalah terhasil daripada mulut. Daripada mulut. Jadi kita cuba jaga mulut kita. Hadis yang seterusnya tuan-tuan. Hadatsana Sulaiman bin Ahmad, hadatsana Muhammad bin Daud bin Aslam, hadatsana Amr bin Sawad As-Sarji, hadatsana Muammal ibn Abdul Rahman, hadatsana Abu Umayyah bin Ya'la an Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu ila Ibrahim alaihi salam ya khalili hassin khuluqak walau al kuffar.
tadkhulu madkhalal abrar fa inna kalimati sabaqas liman hasuna khuluquh an adillahu fi arshi wa an uskiyahu min hadirati kursi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim AS. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim AS, wahai kekasihku, elokkan ahlakmu walaupun terhadap orang kafir. Elokkan ahlakmu walaupun terhadap orang kafir. Kau akan tergolong di kalangan orang-orang yang baik. Sesungguhnya terdahulu janjiku bagi mereka yang baik ahlaknya, akan aku naungi di bawah arasku dan aku berikannya minum air di syurga. Kenapa? Dalam hadis ni Allah SWT menegur Nabi Ibrahim AS, perbaikilah ahlakmu. Perelokkanlah ahlakmu. Nabi Ibrahim ahlaknya tak baik ke? Sampai Allah tegur begini. Bukan macam tu tuan-tuan. Nabi Ibrahim AS adalah seorang Nabi yang terkenal dengan sifat pemurah. Dia suka muliakan orang. Dia suka belanja orang makan. Dia suka bantu orang. Jadi ini sifat yang sebati dengan Nabi Ibrahim AS. Sebab tu Nabi Ibrahim ni antara Nabi yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah bangga dengan Nabi Ibrahim ni. Jadi Nabi Ibrahim AS, satu hari ada seorang lelaki tua dalam kalangan Yahudi bertemu Nabi Ibrahim AS, datang di rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sambut. Sampai lelaki tua ni balik, lelaki Yahudi tua ni balik, Nabi Ibrahim AS tak hidangkan apa-apa makanan. Sedangkan tabiat Nabi Ibrahim bukan macam tu. Cuma dia rasa, ni bukan orang Islam. Ni orang kafir Yahudi. Ni orang Yahudi. Datang. Jadi kita kena bezakan lah. Itu pada pandangan Nabi Ibrahim. Buat apa? Buat baik pada orang kafir. Dia orang Yahudi. Balik. Bila balik tu tuan-tuan, Allah SWT tegur dalam hadis ni. Allah kata apa? Perbaikilah akhlak kamu walaupun terhadap orang kafir. Maka kamu akan masuk golongan orang yang baik. Bila Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim jemput semua Yahudi itu datang. Jadi bila Yahudi itu datang, Nabi Ibrahim sembelih seekor kambing. Sembelih, masak, hidang dan jamu Yahudi dimakan. Yahudi tua ni tuan-tuan, bila sonok sangat, ya Allah baiknya kita ni tak sama agama. Tak sama agama. Tapi ada orang muliakan kita macam ni. Jadi dia pun peluk agama Islam. Dia pun peluk agama Islam. Jadi macam itulah keadaan kita tuan-tuan. Jadi maksudnya sekarang ni kita kena buat baik dengan Yahudi lah. Bukan macam tu. Tengok situasi. Sekarang situasi dia tengah memerangi saudara kita. Jadi memang kita kena benci dia. Memang kita kena benci sifat buruk yang ada pada dia. Kita benci sifat buruk yang ada pada dia. Tapi adakah semua Yahudi bersetuju dengan tindakan pemimpin mereka menyerang? Tidak. Jadi orang yang tidak bersetuju, tidak bersama dengan kezaliman ni, kita kena buat baik dengan dia. Sebab dia terkeluar daripada golongan yang perlu diperangi. Itu konteks yang kita kena faham. Kita jangan mencari musuh. Kita jangan mencari musuh. Kok mana pun orang Yahudi, dia takkan redha dengan agama Islam. Jadi perbezaan kita dengan dia ada satu perbezaan yang jelas. Kok mana pun dia dengan agama dia, kita dengan agama kita. Cuma dalam masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah peperangan, masalah Palestin, isu Palestin, kita berbeza dengan mereka dalam masalah ni. Kalau mereka sepakatkan kita masalah ni,
mereka tetap dengan agama mereka, maka mereka masih lagi dalam golongan yang wajar kita hormati, yang wajar kita muliakan. Itu yang kita kena tanam dalam diri kita. Jangan bila sebahagian daripada mereka atau sebahagian daripada besar pada mereka melakukan kejahatan, kita hukum semua. Itu tak betul. Ada beberapa perkara lagi yang tak betul. Bila kita menggunakan perkataan Yahudi, ada orang kata tak boleh. Kita tak boleh. Maksudnya tak boleh kritik Yahudi ni. Sebab Yahudi ni nama agama. Tak apalah, kalau macam tu kita gunalah nama Israel. Israel tu pun tak boleh juga. Sebab apa? Israel ni nama Nabi. Habis nak pakai apa? Pakai Zionis. Betul. Jangan sebut Yahudi. Jangan sebut Israel. Tak boleh. Itu ke tuan-tuan? Banyak dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang Nabi mencerca, menghina perbuatan Yahudi. Nabi buat. Kita lagi pandai pada Nabi ke? Kita lagi pandai pada Nabi. Kita nak perjuangkan benda yang betul atau nak menjaga hati sebagai pihak. Nabi guna istilah Yahudi, tuan-tuan. Nabi guna istilah Bani Israel. Kalau ikut nak jaga hati, tuan-tuan, minta maaf. Contoh, ada anak seorang ni salah. Anak seorang ni salah. Bapa dia ni ulama besar. Israel tu Nabi Yaqub. Nabi. Bapa dia ulama besar. Kalau kita guna istilah ni anak tok guru ni buat macam ni yang bunuh orang ni anak tok guru ni. Rasa-rasa boleh tak menyinggung hati bapa dia? Boleh. Tapi Nabi guna istilah Bani Israel. Saya tanya tuan-tuan, pada mereka yang beria cakap tak boleh kita kutuk Israel. Jangan kutuk Israel sebab Israel itu nama Nabi. Kalau ada orang nama dia Yaqub, tuan-tuan. Nama dia Yaqub. Dia mencuri, katalah Yaqub ni curi di masjid. Kita marah dia. Kau curi ke Yaqub? Lepas tu dia balas, tak baik tuduh Nabi mencuri. Saya tanya tuan-tuan, Yaqub yang kita masukkan tu dia ke Nabi Yaqub? Yaqub yang kita cakap tu, dia ni yang jahat ni, yang curi ni, ke Nabi Yaqub? Yang kita masukkan dia. Macam tu juga penggunaan kalimah Israel. Bila kita kutuk Israel, Israel ni macam ni, Israel jahat, bukan kita kata Nabi tu jahat. Kita kata ni, maksud Israel tu adalah anak-anak Nabi Israel sekarang ni yang dekat sana tu jahat. Yang Nabi Israel pun tidak akan mempertahankan orang macam ni. Yang ni kita maksudkan. Sebab tu jangan suka bermain dengan benda remeh. Orang tengah semangat kan, orang tengah bagi sokongan, orang tengah kutuk Israel atas kezaliman yang dibuat, tiba-tiba kita main silah, tak boleh guna nama Israel. Orang tukar Yahudi, tak boleh, Yahudi ni agama. Kan dalam hadis kata jangan hina agama orang lain, nanti agama kita akan hina. La ilaha illallah. Kita bukan niat hina agama dia. Kita masuk Yahudi adalah pengikut agama Yahuda, pengikut agama Yahud. Itu maksudnya. Bukan kita hina agama dia. Jadi itu yang kita kena faham. Itu yang kita kena faham. Hadis yang terakhir, tuan-tuan. Hadatsana Muhammad bin Ja'far Ibnu Muhammad as-Sa'id. Hadatsana Muhammad bin Sabiq. Hadatsana Bashir Ibnu Salman Abu Ismail an Mujahid. Qala kunna na'ti Abdullah bin Amr indal atamah wa gulamuhu yaslahu syah faqal ya gulam idza faragta fabda bi jarina al-yahud thumma qalaha maratan ukhra thumma qalaha ukhra hatta qalaha thalathan faqala lahu rajul kam tadhkur yahudi qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bijar hatta hasibna
aw ra'ayna annahu sayuwarrithu. Mujahid berkata, kami berjumpa Abdullah bin Amru pada awal malam dan anaknya sedang melapah kambing. Ghulam ni tuan-tuan, kalau bahasa Arab boleh dua makna. Sama ada anak ataupun hamba. Macam tu juga perkataan jariyah. Jariyah kalau dalam hadis, masuk jariyah boleh masuk dua maksud. Sama ada anak perempuan ataupun hamba. Sebab tu tuan-tuan, daripada khilaf dari sudut bahasa ni, menyebabkan khilaf dari sudut hukum. Ulama khilaf, apa hukum perempuan menyanyi? Perempuan menyanyi apa hukumnya? Jadi ada ulama yang memfatwakan hukumnya haram. Ada kata tak haram. Yang tak haram dalilnya apa? Dalilnya satu hari ada dua orang jariyah, jariyatan dalam hadis. Dia kata jariyatan. Jariyatan ni tu ulama yang bukan harus didakwa ini hamba yang dewasa menyanyi dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah dengar. Nabi masuk. Bila Nabi masuk, Nabi tidur. Nabi baring dan Nabi tutup kepala dia pakai selimut. Sayyidatina Aisyah kata apa? Hari ini kita akan tahu hukum yang ini halal atau haram. Boleh tak boleh. Jadi dua orang jariyah tu nyanyi lagi. Sayyidatina Aisyah suruh nyanyi. Nabi senyap. Nabi tak cakap apa-apa. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar masuk. Sayyidatina Aisyah sifatkan wa kana rajulan mattaran. Abu Bakar ni seorang lelaki yang keras. Abu Bakar kalau kita baca hadis, kita baca sifat-sifat Sayyidina Abu Bakar, dia seorang yang lemah lembut. Seorang yang lemah lembut, orang yang paling persis dengan sifat Nabi. Maksud matar ni, keras ni, maksudnya dia kalau benda yang haram dia akan keras. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka orang yang lembut, tapi dalam bab halal dan haram mereka sangat tegas. Masuk. Bila Sayyidina Abu Bakar masuk rumah tu, tengok dua orang menyanyi. Dia kata apa? Amazamiru syaitan fi baiti Rasulillah. Suling syaitan ada dalam rumah Rasulullah. Senyap. Jadi dua orang yang nyanyi senyap. Dengan Sayyidatina Aisyah pun takut. Sebab tahu bapak dia kalau benda halal haram, bapak dia marah. Walaupun dia ni anak yang bapak dia paling sayang. Tiba-tiba Rasulullah singkapkan selimut tersebut. Pandang Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum ada perayaan. Jadi ini adalah hari perayaan kaum kita. Jadi biarkah mereka menyanyi. Jadi ulama yang mengatakan perempuan boleh menyanyi ni, perempuan boleh menyanyi ni, dia menafsirkan kalimah jariyah itu sebagai perempuan dewasa, hamba yang dewasa menyanyi. Rasulullah dengar, Abu Bakar dengar, Rasulullah ingkar, Sayyidina Abu Bakar ingkar, Rasulullah SAW benarkan, maksudnya tak ada masalah lah. Bagi ulama yang melarang pula tuan-tuan, mereka mengatakan jariyah kat sini bukan maksudnya hamba. Jariyah kat sini budak perempuan yang kecil. Jadi Sayyidina Abu Bakar perhatikan tentang nyanyian tu boleh ke tak boleh. Bukan masalah orang perempuan menyanyi. Masalah menyanyi ni boleh ke? Jadi kalau budak kecil menyanyi, Sayyidina Abu Bakar dengar, Rasulullah dengar, dah pasti tidak menjadi masalah. Jadi itu perbezaan hukum. Jadi begitu dalam hadis ni. Ya gulam, mungkin tuan-tuan tengok sebahagian kitab terjemah, wahai budak, wahai anakku. Sebahagian kitab terjemah, wahai hambaku. Jadi dia boleh dua maksud. Kalau kamu selesai lapah ni, maka mulakanlah pemberian kepada jiran kita yang Yahudi. Jadi tengah lapar tu, lepas tu ulang lagi. Ingat ya, nanti selesai, mulakan dengan jiran kita Yahudi ni. Tengah lapar tak selesai, ulang balik. Banyak, sampai 3 kali ulang. Ingat ya, nanti dah selesai lapar ni, mulakan bagi daging dekat jiran kita Yahudi. Jadi ada seorang lelaki dengar. Dia jadi panah hatilah. Dia pun tanya, berapa banyak kali kau nak sebut nama Yahudi ni? Sikit-sikit bagi Yahudi. Macam orang Yahudi ni penting sangat.
Dia petikai. Dia kata apa? Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mewasiatkan kepada jiranku, kepada jiran. Rasulullah SAW wasiat kepada jiran sehingga kami sangka atau kami berpandangan, kami rasa seolah-olah jiran ni macam boleh mewarisi kita. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang boleh mewarisi harta kita? Ahli keluarga kita, betul? Semua ahli keluarga kita ke? Tak. Ahli keluarga kita yang terdekat. Tuan-tuan mungkin dia ada cucu. Sayang tak cucu? Sayang. Kadang-kadang cucu ni kita lagi sayang daripada anak kita. Betul? Walaupun cucu ni sayang, kita lagi sayang pada anak kita. Tapi kalau kita ada anak lelaki, cucu ni takkan dapat mewarisi harta kita. Anak kita layak, cucu pun tak layak. Jadi Nabi wasiat tentang jiran seperti kaum kerabat yang terdekat. Macam anak, buat baik dengan anak. Seolah-olah macam tu, buat baik dengan ayah. Macam tu. Jadi sebab tu aku pesan pada Yahudi ni supaya mulakan dengan jiran. Sebab Nabi selalu wasiat tentang jiran. Tentang jiran. Walaupun seorang kafir. Jadi dalam hadis ni juga menegaskan bahawa kita kena buat baik dengan orang bukan Islam. Dah diorang macam ni, diorang macam ni lah. Time diorang buat benda tak betul, kita lawan diorang. Time tak ada masalah, atau orang tu tak ada masalah kita, ataupun dia masalah kita isu lain, dalam isu ni tak ada masalah, kita buat baik dengan dia. Kalau kita berterusan memusuhi orang bukan Islam, macam mana cahaya hidayah nak sampai kepada orang bukan Islam? Tuan-tuan, kita ni pernah disiksa macam Rasulullah ke? Pernah? Tak pernah, tuan-tuan. Siapa orang yang paling benci Rasulullah? Abu Jahal, Abu Lahab. Betul tak? Ada satu riwayat hadis, saya lupa Abu Jahal ke Abu Lahab. Orang yang paling banyak menganiaya dan paling benci Rasulullah SAW. Dia berdua ni lah, tuan-tuan. Jadi satu hari sejuk, tuan-tuan. Musim sejuk. Malam yang sangat dingin. Tiba-tiba saya jumpa Abu Jahal ke Abu Lahab ni, dengar ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu. Dia pun buka. Biasanya tuan-tuan, dekat negara Arab ni kalau musim sejuk, malam-malam orang duduk rumah, orang tak keluar. Sejuk sangat, sejuk. Ketuk pintu. Bila buka, dia tengok Rasulullah berada di hadapan pintu dia. Dia tanya, kenapa? Rasulullah kata, aku nak sampaikan bahawa Allah adalah Tuhan kamu dan aku adalah Rasul kamu. Maksudnya apa? Maksudnya apa, tuan-tuan? Walaupun orang ni jahat, Rasulullah SAW tidak pernah putus asa untuk berdakwah pada mereka. Jadi niat kita kan pada orang bukan Islam, niat kita nak semua sekali masuk dalam agama Allah. Macam yang diniatkan oleh Rasulullah SAW. Nak semua orang ni masuk dalam syurga. Nak semua orang layak masuk syurga dengan lesen Islam. Jadi kita kena buat baik. Kalau kita tak cuba buat baik dengan mereka, macam mana mereka nak terima dakwah kita? Jangan disebabkan satu isu yang mereka buat, kita terus niatkan mereka supaya masuk neraka terus. Tak, itu bukan sikap Rasulullah SAW. Yang kedua, tuan-tuan, dan yang terakhir untuk kuliah kita pada pagi ini. Jiran ni, tuan-tuan, berbeza dengan orang lain. Ada beberapa golongan yang Nabi suruh kita lebihkan, kita fokus lebih. Siapa? Yang pertama, kaum kerabat kita. Yang kedua, kawan baik kita. Dalam ada yang satu hadis Nabi kata, ashab, kawan-kawan baik kita. Yang ketiga, jiran kita. Jadi ini 3 kelompok manusia yang kita, kalau mereka susah, kita kena bantu sebelum orang lain lagi. Kalau mereka lapar, kita kena bagi makan sebelum orang lain lagi. Sebab apa? Sebab buat baik dengan mereka ni pahala tak sama buat baik dengan orang lain. Buat dosa dengan mereka tak sama dengan dosa orang lain. Buat dosa dengan kaum kerabat, dengan jiran, lebih besar berbanding buat dosa dengan orang luar.
berganda-ganda lagi besar dosanya. Dosa tak sama tuan-tuan. Sebab tu kita kena jaga hubungan kita. Orang tua kita. Jadi antara cara yang paling mudah untuk buat baik dengan jiran apa tuan-tuan? At'imut ta'am wa afshus salam. Bagi salam, bagi makanan. Ini satu sunnah yang kita lupakan. Saya ingat lagi tuan-tuan. Saya dulu, nenek saya masak kat rumah tu ada, sebelah ada nenek. Nenek sebelah lah. Jadi hampir setiap kali masak dia mesti kirim makanan. Betul tak? Untuk tu kita macam tu Bawa bekas. Bawa bekas. Bahari ni hantar kat nenek sebelah. Hantar kat nenek sebelah. Kita pun hantar. Ni adat orang dulu. Bila kita hantar makanan, nenek tu akan tahan kita. Tunggu jap. Kadang sekejap, bukan sekejap, kadang sengaja. Sebab dia nak siapkan apa nak bagi. Balas balik. Dan kita pun memang tertunggu apa dia nak bagi. Apalah nenek bagi, nenek masak apa ini. Benda tu biasa. Dulu biasa. Tapi sekarang, benda tu dah jadi luar biasa. Betul tak? Tukar-tukar makanan dengan jiran ni jarang-jarang. Dulu hampir setiap hari nenek saya kirim ke jiran sebelah kirim ke kita. Tapi kita sekarang kurang. Dua tak apalah, dia suruh rumah. Yelah, kita kerja sini sampai Jumaat je. Sabtu Ahad pun tak bagi jiran makanan juga. Sebab tu rasa kasih sayang ambil berat antara kita, jiran kita tak sama macam orang dulu. Sebab hubungan tu kita tak bina. Sebab tu hebatnya orang dulu, belajar sikit, beramal banyak. Kita belajar banyak. Apa ramai? Dulu belajar ke Mesir setahun 2,000 orang, 3,000 orang, ramai. Tu belum pergi Jordan, Maghribi, Saudi, ramai. Tapi walaupun belajar jauh balik, saya lah tuan-tuan, malangnya kita tak boleh beramal macam orang tua kita dulu. Kita kena ubah. Nabi kata apa? Pesan pada sahabat, kalau masak lebihkan kuah. Nanti kuah tu bagi kat jiran. Tuan-tuan, apa logiknya? Seolah Nabi kata, kalau kau masak, kalau kamu ni masak, tak ada apa nak bagi kat orang dah. Tak ada apa. Daging seketul je tuan-tuan. Ada tulang seketul kecil. Keluarga kita 5 orang. Kita nak makan tulang tu. Nak bagi tulang tak boleh. Nabi kata apa? Masak lebihkan kuah. Bagi kuah. Kalaulah yang mampu dibagi kuah saja, bagilah kuah. Yang penting, bagi. InsyaAllah, kita usahakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya telah diamalkan oleh orang tua kita telah lama lupakan. InsyaAllah kita hidupkan semula. Moga-moga akhirat nanti Nabi Muhammad SAW akan pandang kita dengan pandangan yang mulia, dengan pandangan kasih sayang, dan Rasulullah kenal kita kerana kita orang cuba menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang hampir mati. Jadi cukup setakat tu. Jadi saya minta maaf andai ada silap salah dalam pertuturan sebentar tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.